Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hayakumullah jami'an. Yang berbahagia barisan panelis yang saya hormati, Dr. Fadil Dr. Muhammad Sudi bin Masuki, Ustaz Hairul Nizam, Ustaz Wanji Wan Hussein. Saya perkenalkan diri saya Rizky Mukris, setiausaha bagi Islamic Renaissance Front. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Relevansi kepimpinan ulama di abad ke-21. Faham kan? Dia musim-musim hujan ni, dia suara dia romantik sikit. Dia bagi kita yang menggunakan suara sebagai aset ataupun komoditi ni, dia tak sempat nak recover elok. Last week setiap hari saya di mahkamah, jadi setiap hari kena bercakap. So dia tak sempat nak recover cantik. So inilah hasil dia. Kepimpinan ulama, ya? Sedap ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Sebagaimana yang dinyatakan tadi, Islamic Renaissance Front mengadakan program sebegini di bawah siri Projek Dialog adalah untuk sama-sama kita bertukar pandangan, mendekati setiap kelompok masyarakat yang ada. Kita nak menghilangkan apa-apa halangan yang menjauhkan kita. Pada masa yang sama, kita nak lahirkan satu masyarakat yang bebas berfikir, mempunyai kebebasan berfikir, dijana dengan ilmu yang betul. Bukan kita nak mengamalkan sikap menyerang, sikap baling batu sembunyi tangan, tak. Kita cuba untuk berhadapan dengan semua orang dengan hujah. Kerana kita sentiasa percaya hujah itu lawannya hujah. Berbalik kepada topik yang nyatakan tadi, kepimpinan ulama. Saya percaya slogan kepimpinan ulama ini cukup tidak asing bagi kita, terutamanya di Kelantan ini secara khususnya, dan juga bagi sebuah parti politik di Malaysia. Mudah-mudahan saya kata pas lah. Saya percaya tidak ada konsep ini di dalam UMNO, juga tidak ada konsep ini di dalam even Parti Keadilan Rakyat. Jadi secara khususnya kita melihat sampel pembincangan implementasi kepimpinan ulama ini terus kepada PAS di Malaysia. Namun kita juga ingin melihat bagaimana penafsiran kepimpinan ulama itu sendiri dari sudut perspektif sejarah, bagaimana, dan relevansinya diamalkan sekarang. Kerana sekiranya kita kembali kepada sejarah umat Islam, saya percaya adalah sukar untuk kita mendapati adanya konsep ini, kepimpinan ulama secara direct, secara khusus. Benar, ulama terlibat dalam pemerintahan. Benar. Ulama mempunyai statusnya yang tertentu, menjadi golongan pendesak sosial, menjadi golongan yang membetulkan sekiranya ada salah tindakan oleh pemerintah, sebagaimana lahirnya atau berdirinya Imam Muhammad bin Hanbal, Imam Ibn Taymiyah dan sebagainya. Bahkan sebagaimana yang diceritakan oleh, yang dinukilkan oleh Muhammad Umarah dalam bukunya, selepas sahaja kejatuhan Turki Utsmaniyah, kita melihat ada beberapa gerakan yang ditunjangi oleh Al-Azhar, ulama-ulama di Azhar, untuk membuat satu muktamar ummah untuk melantik Raja Fuad sebagai pengganti khalifah. Di sana kita lihat
Antara sebab kenapa Syekh, kenapa ulama Azhar tidak menuntut kepada kepimpinan, tetapi mereka lebih kepada memberi kepimpinan, menyokong kepimpinan umat yang ada. Maknanya bukan kepimpinan ulama di situ. Itu lebih kepada sokongan ulama ataupun hikmah ataupun pencerahan yang diberikan oleh ulama. Namun 1979, bila mana ada revolusi Iran, walaupun pada peringkat awal idea yang dilontarkan oleh Dr. Ali Syariati tidak menyatakan tentang kepimpinan ulama, namun berlaku secara tidak sengaja ataupun sengaja, revolusi Iran akhirnya mendukung kepimpinan ulama. 1979 bergerak sehingga sekarang, namun kita lihat sekarang pendekatan itu dibuktikan. Dan bahkan kalau kita tengok Presiden Iran sekarang pun bukan di kalangan ulama, Ahmadiyya, bukan daripada ulama kaum yang dikatakan. Forum ini untuk ahli panel, jadi bukan untuk saya panjangkan lagi. Ini yang saya terus soalan saya kepada Dr. Muhammad Zuhdi daripada Universiti Malaya, berhubung dengan konsep kepimpinan ulama dari sudut perspektif sejarah dan bagaimana penafsiran siapa itu ulama. Falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil aziz, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang hormati saudara pengurusi, yang dihormati barisan sahabat-sahabat ahli panel, seterusnya kepada pihak penganjur, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang hormati dan dikasihi sekalian. Saya sebenarnya hanya penambah rasa, sebab kita nak dengar dua orang faqih untuk berhujah tentang kepimpinan ulama ini. Mungkin mereka telah berhujah dalam laman-laman sosial, blog-blog dan sebagainya. Jadi saya dijemput untuk menambah rasa. Hadirin hadirat yang saya hormati dan saya kasihi sekalian, kalau kita ingin menelusuri konsep kepimpinan dalam konteks kenegaraan, masyarakat barat biasanya akan merujuk kepada beberapa buah teks purba yang saya rasa masih relevan. Di antaranya ialah Republik yang ditulis oleh Plato dan juga Politik yang ditulis oleh anak muridnya Aristotle. Dalam Republik, Plato telah menukilkan beberapa bentuk pemerintahan. Dan kita tahu bahawa Republik ini adalah ditulis kesan daripada kesensaraannya melihat gurunya Socrates dibunuh oleh sebuah pemerintahan yang zalim pada zaman sebelumnya. Lalu ia menulis sebuah buku Republik. Yang ditekankan dalam buku ini ialah suatu bentuk pemerintahan yang disebut oleh Plato sebagai pemerintahan
aristokrasi. Aristokrasi. Mungkin Plato tidak melihat zaman ini, zaman demokrasi, dan dia tidak juga berkenan kepada pemerintahan sebelumnya yang bersifat autokrasi. Lalu ia mencadangkan suatu bentuk pemerintahan yang disebut sebagai aristokrasi. Aristokrasi ini ialah pemerintahan oleh ahli falsafah yang dianggap ilmuwan pada zamannya. Pemerintahan oleh ahli falsafah yang dianggap ilmuwan. Dan kita pun maklum bahawa Plato ini seorang yang sangat menyanjung falsafah. Sehingga kalau kita lihat akademi, iaitulah pusat pengajian Plato, ditulis di pintu gerbangnya, sesiapa yang tidak belajar falsafah jangan masuk ke sekolah ini. Jadi konsep kepimpinan yang dikemukakan oleh Plato ini ialah bersifat aristokrasi, iaitulah dipimpin oleh sekumpulan manusia. Ia bukan dipimpin oleh wakil-wakil rakyat ataupun dipimpin oleh rakyat, sebagaimana yang ada dalam teori-teori demokrasi. Kerana bagi Plato, kepimpinan oleh rakyat yang tidak mengetahui apa-apa, ia akan membawa kepada tyranny, membawa kepada suatu bentuk kekejaman dan huru-hara. Dan ini juga dipertegaskan oleh muridnya Aristotle, yang menyebut bahawa demokrasi yang tidak dipimpin oleh suatu peraturan dan perlembagaan, ia membawa kepada anarki. Ada beberapa suara pimpinan UMNO yang menyebut demokrasi akan membawa kepada anarki. Ini ada kebenarannya, sebagaimana yang disebut oleh Aristotle. Cuma saya nak fokuskan kepada apa yang dinyatakan oleh Plato ini, iaitu bentuk kepimpinan yang dipilih olehnya ialah bentuk kepimpinan aristokrasi, iaitulah kepimpinan oleh ahli falsafah. Mungkin ahli falsafah pada waktu itu dianggap sebagai ilmuwan. Kemudian idea-idea Plato ini kita maklum, ia dibawa oleh golongan-golongan Masyaiyun di zaman Islam. Di antara golongan yang mengkagumi teori-teori politik Plato ini ialah Al-Farabi, dalam buku yang terkenal Al-Madinatul Fadilah, iaitu boleh dikatakan ianya turut mencerap beberapa pemikiran-pemikiran Plato daripada bukunya Republic. Itu suatu bentuk teori. Dalam konteks Islam, saya rasa dua orang ni akan membahaskan. Saya sebut dari segi falsafah, sebab latar belakang saya falsafah. Kemudian satu lagi bentuk kepimpinan yang begitu ditambahkan oleh tokoh-tokoh ilmuwan silam ialah kepimpinan bermoral. Tadi kepimpinan berilmu, sebagaimana disebut oleh Plato. Yang keduanya ialah kepimpinan yang bermoral. Dan ini boleh dikatakan merupakan wisdom, kebijaksanaan yang dikongsi bersama oleh kebanyakan tamadun-tamadun, peradaban-peradaban. Mereka berkongsi mahukan kepada kepimpinan yang bermoral. Dan konsep kepimpinan yang bermoral, politik yang bermoral ini bukan hanya disebut dalam Islam, bahkan disebut dalam agama-agama yang lain dan juga falsafah-falsafah yang lain. Di antara falsafah yang juga dianggap sebagai suatu kepercayaan agama ialah Confucianism. Dalam buku NLM yang dikemukakan oleh Confucius, jelas menunjukkan bahawa kepimpinan yang bermoral, rights, kepimpinan yang bermoral, hanya kepimpinan yang bermoral sahaja yang akan membawa happiness, membawa kebahagiaan kepada rakyat. Dan ini juga disebut oleh tokoh-tokoh
falsafah India seperti Kautilya dan sebagainya yang menyatakan bahawa kepimpinan itu harus diserahkan kepada mereka yang bermoral. Oleh sebab itu, dalam konteks Islam, saya percaya moral dan ilmu itu tidak boleh dipisahkan. Kerana sebagaimana yang selalu dimaklum dan selalu diperakui bahawa tidak ada satu agama pun di dunia ini yang menekankan ilmu lebih daripada Islam, yang menekankan persoalan ilmu lebih daripada Islam. Agama-agama yang lain, mereka mempunyai asasnya. Umpamanya Kristian, asas terpenting dalam agama Kristian ialah love, kecintaan. Ia dianggap sebagai asas penting. Dalam agama Hindu, kerohanian, spiritual. Dalam agama Buddha, moral. Asas terpenting dalam agama Islam ialah ilmu. Ini memberikan suatu kelebihan yang besar kepada Islam, kerana Islam itu menekankan kepada ilmu. Sebab itu bila Islam datang untuk kali yang terakhir, risalah yang terakhir yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Islam membawa ilmu dan Islam mencerahkan beberapa perkara yang menekankan antaranya kepada rasional, walaupun bukan rasionalisme tetapi rasional. Contohnya hadis-hadis yang menyebut tentang tidak ada kesialan yang dibawa oleh burung dan seumpamanya, itu menekankan kepada suatu bentuk rasional, ilmu, berasaskan ilmu. Jadi dalam konteks ini, ilmu itu adalah asas kepada agama Islam. Kemudian ianya diperindahkan dengan akhlak, dengan moral, yang juga menjadi asas kepada kebangkitan Rasulullah SAW. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Atas sebab itu, saya berpandangan bahawa ilmu dan moral ini, ilmu dan akhlak ini tetap menjadi asas yang penting kepada kepimpinan dalam Islam. Ilmu dan akhlak menjadi asas yang penting kepada kepimpinan dalam Islam. Bahkan ada banyak dalil-dalil yang menekankan tentang perkara itu. Di antara yang disebut dalam Al-Quran, Ati' Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri di kalangan kamu. Ulil amri ini tafsiran-tafsiran para ulama muktabar. Mereka menyebut bahawa ia adalah berkaitan dengan golongan yang berilmu, yang diserahkan urusan. Dan hadis-hadis yang banyak juga menjelaskan tentang orang-orang berilmu ini perlu diletakkan sebagai kepimpinan. Di antara hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang panjang tentang Allah mengangkat ilmu tidak sekaligus, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mengangkat ilmu dengan dimatikan para ulama. Hatta iza lam yasruq aliman, sehinggalah tidak tinggal pun seorang alim di atas bumi ini. Ittakhazan nasu ru'usan juhala, manusia mengambil orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Ini jelas mafhum mukhalafahnya menunjukkan bahawa kepimpinan itu kepada orang berilmu. Tinggal lagi siapa je, itu akan dibahaskan oleh dua orang ahli panel ni lah. Kemudian ada sebuah hadis yang saya semak, ada yang menyebut hadis sahih. Di antaranya disebut daripada Abu Abbas Al-Ghifari. Abu Abbas Al-Ghifari pernah satu ketika dia bersama-sama dengan Alimul Kindi di sebuah tempat yang tinggi, melihat terdapat di bawah mereka itu
satu kaum yang sedang dihinggapi penyakit ta'un. Lalu kata Abu Abbas, ya ta'un, khuzni ilaika. Dia sebut 3 kali. Wahai ta'un, datang kepadaku, hinggaplah kepadaku, bawalah aku kepada kamu. Lalu kata Al-Qurtubi, bukankah Rasulullah pernah menyebut la yatamanna ahadukumul maut min qabli an ya'tiyahu? Bukankah Rasulullah pernah sebut janganlah seseorang kamu mencintai, berdoa, inginkan kematian sebelum datang kematian itu. Lalu kata Abu Abbas, aku dengar hadis ni, tetapi aku dengar sebuah hadis lain, badirul bil maut sitta, bersegeralah kamu kepada mati bila datang 5 perkara. Yang pertama ni disebut kepimpinan mereka yang jahil. Kepimpinan mereka yang jahil. Dan beberapa perkara yang lain lah. Sehingga disebut oleh ulama-ulama, antaranya Ibn Kathir dalam kitab Nihayatul Fitan, dan disebut oleh Imam Asyuti dalam kitabnya Syarhus Sudur. Dia menjelaskan bahawa ini adalah tanda-tanda datangnya fitnah. Sewaktu tidak ada fitnah, tidak dibenarkan umat Islam untuk berdoa kepada mati, tak dibenarkan untuk inginkan mati. Tetapi bila ada fitnah yang menggugat keimanan dia, keislaman dia, di antara fitnah itu tandanya ialah dipimpin oleh mereka yang jahil. Ada setengah hadis menyebut dipimpin oleh golongan yang tidak matang ataupun oleh mereka yang tidak berilmu. Jadi secara prinsipnya saya yakin semua kita berpegang kepada kebijaksanaan ini, wisdom ataupun hikmah ini, iaitu kepimpinan itu mesti di tangan orang berilmu, kepimpinan itu mesti di tangan orang yang bermoral. Itu jelas dalam konteks yang diterima bukan sahaja oleh Islam, tetapi diterima oleh peradaban-peradaban yang lain. Tinggal lagi apakah maksudnya kepimpinan ulama ataupun wilayatul faqih ini, bagaimana ia ditafsirkan. Itu saya rasa terbuka kepada kita untuk melihat perkara itu. Asas kebijaksanaannya, wisdomnya, hikmahnya, memang kita menginginkan kepimpinan orang berilmu dan orang bermoral. Kalau pemimpin dalam konteks mazhab Syafi'i ni najis mughalazah pun tak tahu apa dia, susah lah. Jadi kita melihat ada kecenderungan itu, dikongsi bersama oleh semua peradaban bahawa perlu kepada kepimpinan berilmu dan bermoral. Tinggal lagi bagaimanakah ia pada masa kini, relevansinya, bentuk institusinya. Saya rasa itu terbuka kepada tafsiran, pandangan, kritikan-kritikan yang datang selepas ini. Wallahu a'lam. Saya itulah pandangan pertama. Terima kasih doktor. Cuma doktor belum habis ni. Doktor belum habis. Walaupun perasa ke apa ke, biasanya perasa kita letak last-last, tapi awal-awal kita dah rasa lah. Doktor, setuju dengan saya sekiranya saya katakan segala tamsilan yang doktor bagi tadi itu semuanya bercakap tentang ilmu yang general, tidak bercakap tentang ilmu yang khusus kepada tentang pemahaman Al-Quran, tentang pemahaman hadis, tentang pemahaman fiqh, usul fiqh sebagainya. Tapi ia kepada ilmu yang keseluruh umum, termasuklah di sana adanya sains politik, pengurusan, ekonomi dan sebagainya. 3 minit je doktor. Saya rasa itu berkaitan dengan takrifan ulama, orang berilmu. Kita kena akui bahawa perkembangan ilmu dalam Islam ini sampai satu ketika ia sudah diresapi oleh unsur-unsur sekularisme, unsur-unsur pengasingan di antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Itu perkara yang kita kena akui. Bahkan kalau kita membaca
komentar-komentar para ulama, scholar, ilmuwan-ilmuwan tentang sekularisme ini, dia bukan hanya mengasingkan ilmu, dia mengasingkan muzik. Muzik dahulu, muzik yang syarat dengan ilmu, syarat dengan nilai, syarat dengan ketuhanan. Bila zaman sekularisme ini, muzik itu tinggal muzik sahaja, tidak ada ilmu. Dulu jabatan muzik terletak di bawah jabatan fakulti matematik. Orang nak belajar muzik kena belajar matematik. Sekarang gagal matematik SPM pun boleh jadi pemuzik yang hebat. Jadi ilmu itu sudah diasingkan. Maka sebab itu kalau kita lihat dalam konteks dahulu, bila seseorang itu berilmu, dia menguasai semua. Terutama ilmu asasnya ialah ilmu usuluddin dan ilmu fiqh, fuqaha. Mereka menguasai semua. Sebab itu kita tidak heran bila ramai para ulama, Ghazali sendiri umpamanya, kalau kita lihat seorang usuli, seorang ahli usul fiqh, dalam kitabnya yang terkenal Al-Mustasfa, Al-Mankhul dan sebagainya. Tetapi di masa yang sama dia juga ahli falsafah. Bahkan saya yakin kalau kita kaji, track balik dia punya pencapaian, dia juga menguasai matematik. Madrasah Nizamiyah yang diketuai oleh Al-Ghazali itu adalah madrasah yang turut mengajar matematik perubatan, yang berasaskan kepada mazhab Syafi'i pada waktu itu. Demikian juga dengan ulama-ulama di sebelah Andalus, seperti Ibnu Rushd yang menulis kitab Uliyat Fiqh, iaitulah kitab ensiklopedia perubatan. Di masa yang sama juga dia menulis Al-Bidayatul Mujtahid, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, yang merupakan kitab fiqh, boleh dianggap antara kitab awal perbandingan mazhab. Jadi ulama pada waktu itu dikenali semua. Cuma di zaman kita ini, kita tak boleh nafikan bahawa sudah berlaku segregation, berlaku pengasingan itu, iaitu menyebabkan kita dikotakkan. Konsep yang disebut sebagai compartmentalization of knowledge itu, konsep ilmu dikotak-kotakkan, sehingga menyebabkan kita ada dalam kotak yang sempit. Disebut oleh ramai ahli falsafah, juga disebut kita, seorang profesor itu adalah knowing about less and less. Seorang profesor itu adalah seorang yang mengetahui lebih kecil dan lebih sedikit. Bukan dahulu seorang profesor, seorang ulama mengetahui lebih besar. Tetapi trend masa kini kita sudah menuju balik semula kepada integrated knowledge. Sekarang orang semua bercakap tentang holistic knowledge, integrated knowledge. Jadi saya yakin bahawa konsep ulama itu ia semakin segar dan boleh dirujuk semula kepada apa yang ada pada zaman silam. Iaitulah ulama itu menguasai ilmu. Menguasai ilmu, dan ilmu itu termasuklah ilmu-ilmu yang berbagai. Wallahu a'lam. Izin saya nukilkan Perlembagaan PAS pasal 37 subsection 3 yang menyebut ahli bagi Dewan Ulama ialah tuan-tuan guru atau siswazah dari mana-mana institut pengajian tinggi Islam yang telah menjadi ahli PAS. Ustaz Haji, universiti mana tu? Azhar, pengajian tinggi Islam lah Cuma saya sendiri confuse dengan sektor saya lah. Saya UIA, tapi saya bukanlah fakulti ilmu wahyu. Saya fakulti undang-undang yang belajar tentang undang-undang yang so-called sekular dan kafir itu. So, tak tahu lah menjadi ahli Dewan Ulama kita. Kalau soalan seterusnya kepada Ustaz Wanji kita tentang penafsiran siapa itu ulama, dan adakah perkataan ulama itu daripada perkataan ilmu itu disandarkan hanya kepada ilmu-ilmu tertentu ataupun general knowledge secara khusus, dan macam mana nak kata
ataupun nak menyaga orang yang kata ilmu itu maqala Allah, maqala Rasul. Itu saja. Okey. Saya akan bagi dalam masa 5 minit. Mungkin saya akan interrupt juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi muhkam at-tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Shadaqallahu 'azim. Ketika mana Allah SWT memuji Ibrahim AS dengan beberapa kalimat, Fatamahun, dan Ibrahim AS sempurnakan kalimat-kalimat itu. Kemudian Allah SWT menyatakan, kami akan jadikan kamu sebagai imam. Lalu Ibrahim AS menyatakan, wa min zuriyati, bagaimana pula zuriat aku? Kata Allah Ta'ala, qala la yanalu 'ahdi zalimin. Orang zalim akan jadi imam lah. Surah Al-Rahim. Dalam firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Al-Musi, Dr. Zuhdi dengan Ustaz Nizam. Anda jumpa Ustaz ni masih belajar di Mesir tapi tak nak bersembang. Dia pun presiden pemerang. Anda memerang. Dr. Zuhdi lama lah, lama jumpa tapi tak ada lah kita sembang minum kopi sampai berasa-rasa tadi. Dan nak tahu dia seorang kita kena rojok dalam debate intelektual jugalah. Sebab lebih-lebih lagi dia pensyarah universiti. Walau bagaimanapun pada hari ini kita bertemu dalam satu pentas nak bincang pasal tajuk relevansi kepimpinan ulama abad 21. Relevansi 1, kepimpinan ulama 2, abad 21. Itu yang 3 poin kat situ kan. Cuma macam mana dengan isu soalan ni, dengan isu di tajuk tu dengan soalan ni kemukakan tak? Nama apa? Rizki ya. Rizki nak panggil Tuhan ke nak panggil apa aku tak tahu ni. Okey, tak, soalan dia berkenaan dengan ulama. Tak, mana bila kita sebut kepimpinan ulama, kita kena check balik daripada sejarah penggunaan kepimpinan ulama. Wilayah faqih lah sebenarnya. Sebenarnya bermula daripada kegagalan lahirnya imam yang ke-12 dalam mazhab Syiah. Itu punca dia. Syiah ni dia ada satu akidah. Akidah dia panggil al-imamah. Ini problem dalam Syiah yang tak super berlaku dalam Sunni. Dalam Syiah, kepimpinan tu mesti dia disebut sebagai Ahlul Bait. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah Nabi Ibrahim AS. Bila Ibrahim AS diuji dengan beberapa kalimat, Allah Ta'ala menyatakan Ibrahim AS ni adalah imam. Dan Ibrahim pergi minta, bagaimana pula zuriat aku? Maknanya melibatkan imam itu adalah zuriat Nabi Ibrahim AS. Ini debate dalam Syiah, kita cerita debate dalam Syiah. Dan di situlah Syiah ni dia mengatakan, yang dikatakan imam itu mesti Ahlul Bait. Sebab merujuk dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu Wa Taala sebut innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala membersihkan daripada kamu ar-rijsa, sebarang kekotoran, ahlal bait, ahlul bait, wa yutahhirukum tathira, dan Allah Taala akan membersihkan sebersih-bersihnya. Dalam Syiah, dia kata inilah menandakan bahawasanya tafsiran bagi keturunan Nabi Ibrahim AS menjadi imam itu merujuk pada Ahlul Bait, keturunan Nabi Muhammad SAW. Dilemanya, bila tak datang imam yang terakhir tak timbul. Itu problem. Maka lahirlah istilah yang diijtihadkan oleh ulama Syiah yang disebut sebagai ghaibatul kubra, kehilangan yang paling besar. Bila tak ada ghaibatul kubra, dilema dia buatlah tak boleh sembahyang Jumaat. Dilema dia orang tak boleh buat ibadat haji. Ini dilema tau, ini problematik yang berlaku dalam Syiah. Tiba-tiba Syah Iran melakukan kezaliman, dan kezaliman itu perlu dilawan. Yang berani pergi lawan ni adalah Syiah, orang Syiah. Lawan sampai dia orang buat satu syura inqilabi. Syura inqilabi, mesyuarat yang fikir tu nak buat revolusi. Ini Syiah. Dalam Syiah adalah 2-3 orang. Antaranya Ayatullah Al-Khumaini. Jadi bila dia buat inqilab, akhir jatuh Syah Iran. Dia orang nak buat kerajaan. Nak buat kerajaan macam mana dalam keadaan imam tak ada? Maka lahirlah satu ijtihad baru dalam Syiah, namanya wilayah faqih. Ini disebut sebagai, dengan terjemahan Melayu, kepimpinan ulama. 1979 itu sejarah lahirnya wilayah faqih. Walaupun asalnya Ayatullah Khomeini tak sebut dalam
Undang-Undang Dasar Iran, asal tak sebut. Cumanya ada mainan-mainan pula yang boleh menyebabkan termasuk juga di dalam Undang-Undang Dasar Iran. Itu sejarah Iran. Kita tolak tepi masalah Iran. Cuma bila kita cek balik dalam sejarah kita pula PAS agak terpengaruh dengan isu ni sebenarnya. Contohnya kalau kita tengok kejatuhan Datuk Asri itu sendiri pun dengan label Merakbar Asri. Yang Merakbar Asri itu adalah bahasa Iran. Kejatuhan Datuk Asri itu pun berkait dengan isu Syiah. Kejatuhan dengan berkait dengan revolusi di Iran. Ada bersembah sendiri dengan Pak Suki Latif. Dalam perbualan tu ada rakaman. Dia tak sedarlah nak rakam tu, jahat sikit lah tu. Kan, nak ambil satu rakaman, letak kat meja, dia sembang-sembang, dia cerita pasal sejarah PAS. Dia orang lama, kita kena tanya dia lah kan. Kalau nak cerita baru-baru, tanya aku lah. Tapi kalau orang lama, tanya dia kan. Dia ceritalah sejarah PAS satu ada tanya pandangannya tentang siapa dia tu Raja Jadi, macam mana tu Uni Aziz, macam mana Allahyarham Ustaz Bagah Hamzah. Dia cerita habis. Dia cerita lah sekali sebelum nak akhir tu nak tanya Ustaz Pak Suki boleh cerita tak pasal kepimpinan ulama. Dia bersebut, dia kata siapakah yang mula-mula sekali pergi Iran selepas daripada berlaku revolusi Iran? Sebenarnya kita tak tahu kan. Dia kata lah 15 minggu selepas berlakunya revolusi. Dia orang terawal pimpinan PAS yang pergi ke Iran, pergi tengok Iran. Bila jumpa dengan pimpinan Iran, pada masa itu jumpa dengan ayatullah di sana. Dia bersembah, dia tanya macam mana boleh berlaku revolusi di Iran. Sebab revolusi ni selalu berlaku melibatkan dengan apa? Orang tak cukup makan, macam dalam Mesir kan. Itu berlaku revolusi, tapi Iran ni tak timbul, masalah lapar ni tak timbul. Macam mana boleh berlaku revolusi juga? Katanya ayatullah kat sana, ulama. Jadi disebut ulama tu disimpan dalam kelotak dia. Dia kata, aku simpan dalam aku ulama. Dia pun balik. Bila jatuhnya Datuk Asri, di situlah timbul isu macam mana kita nak buat dengan PAS. Dan dia katakan pada tahun itu tidak ada usul. Bila tak ada usul, bersembanglah di antara Pak Suki dengan abang dia, Ustaz baru dia kan, apa memang Ustaz baru dia. Dia bersembang-sembang lagu mana nak abang. Dia kata ni, kita kena ulama macam Iran. Itu cerita dia. Situlah lahirlah disarankan, diusulkan supaya buat kena ulama. Dan alhamdulillah kena ulama tu terjadi dalam PAS dan alhamdulillah merebak sampai hari ini. Dan label itu pun dimain-mainkanlah sampai hari inilah dengan istilah kepimpinan ulama. Kita tengok Syiah tu. Syiah ni dia punya manhaj, dia tak sesuai dengan Sunni. Kalau dia sama, maka tak namalah Syiah, maka kita tidak panggil sebagai Sunni. Disebabkan Syiah Sunni berbeza, dia adalah Syiah, kita adalah Sunni. Dalam imamah, dalam Syiah, dia meletakkan syarat imam itu mesti maksum. Al-imam maksumah, dia letak imam mesti maksum. Sebab apa? Sebab dia belajar satu konsep yang disebut sebagai irfan dalam Syiah. Irfani, ada satu manhaj dalam Syiah yang panggil irfan. Benda ini kemukakan balik dengan label yang cukup cut oleh Mullah Sadra dan juga kalau yang terbaru Ayatullah Kamal Haidari. Dia tulis satu kitab khusus namanya Irfan Al-Nazari. Dia tulis khusus, anda baca kitab ini. Tak. Macam mana dia katakan konsep irfan? Dia kata yang dikatakan yutahhirukum tathira, Allah Ta'ala membersihkan ahli bait adalah, iaitu hati mereka ini terlalu cinta kepada Tuhan. Sebab merujuk pada Al-Quran, ini nama macam mana Al-Quran orang yang gemetar hati itu, innama dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Hanya saja orang beriman, innamal mu'minun, hanya saja orang beriman dengan Allah SWT itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, gemetar hati dia. Dibahas apa yang dikatakan dengan gemetar. Kenapa gemetar? Sayang kepada Allah. Kalau dia sayang kepada Allah, agak-agak orang jadi buat maksiat tak? Dengan nama Allah pada gemetar, kalau dia buat maksiat, lagi-lagi dia tak buat. Kita orang Melayu nak makan babi tau. Tapi agak-agak orang Melayu tengok babi dia juga agak. Memang tak makan. Walaupun kalau nak makan, memang boleh makan. Tapi orang Melayu ni memang tak makan babi sebab bunyi babi pun dah muntah. Ini kau boleh tengok babi lagi muntah. Inilah konsep irfan dalam Syiah. Yang dikatakan imam maksum adalah imam yang dikatakan kecintaan dia terlalu tahap maksimum, cinta pada Allah. Memang tak maksiat. Disebabkan imam itu maksum, maka imam itu tidak akan melakukan maksiat walaupun dia boleh melakukan maksiat. Syiah punya manhaj, dia cerita Syiah. Disebabkan imam itu maksum, tiba-tiba imam tak ada, dia berlailah ayat Allah dan ayat Allah itu dia mesti menuju ke arah itu. Menuju ke arah imam maksum tadi. Walaupun dia tak akan capai sebab dia bukan keturunan Nabi SAW. Jadi bila dia itu baik, bermakna kok mana pun kita kena kawal dia.
Kita kena kawal. Dan dia ni mesti baik. Dan mesti kalau nak kritik dia tak boleh secara terbuka, mesti dalam-dalaman sahaja. Sebab apa kalau kita kritik di luar, maksud tu akan tercalar. Ini konsep dalam Syiah. Berbeza dengan konsep di dalam Sunni. Sebab Sunni dia letakkan asas kepimpinan itu inna khayra man istajarta al-qawiyul amin. Orang yang paling baik kita nak ambil upah ni siapa dia? Al-qawiyul amin. Orang yang ada kemampuan, satu lagi mesti amanah. Bermakna Syiah dia meletakkan orang, Sunni dia meletakkan kelayakan. Idza wustida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila satu urusan itu disandarkan kepada orang yang tidak berkelayakan, tunggulah saat kehancuran. Ini beza Sunni dengan Syiah. Bila kita sebut kepimpinan ulama perlu dipertahankan, dia tak ada beza dengan apa yang dilamakan di dalam Syiah. Dia meletakkan kepada orang, bukan kepada pemikiran. Sebab label kepimpinan ulama. Tak. Apa itu ulama? Definisi. Kenapa kita terlalu guna kalimah ulama, akhir sekali jadi polemik. Jadi debate yang tak selesai. Sebab definisi ulama tu sendiri, ulama tak pernah sepakat. Apa itu ulama? Tak tahu. Kalau pergi tanya Tuan Aziz pun ada definisi ulama cara dia. Anda ingat dalam muktamar dalam 2-3 sebelum ni, orang pernah tanya Tuan Aziz masuk dalam harakah, satu muka surat besar. Orang tanya ulama berapa? Tuan Aziz kata ulama ni semua orang kaya. Kecil Kelantan lah tu. Ulama ni semua orang kaya, kata Tok Guru. Orang kaya ni ada kaya 2 juta, ada kaya 2 juta, ada kaya 2,000. Cuba ke ulama. Orang ada ilmu ni ada ilmu setara 2 juta, ada 20 juta, kata Tok Guru. Kita ni mungkin ulama, tapi ilmu tahap 2,000 mungkin. Ada ulama besar-besar tu, ilmu dia tahap 20,000. Definisi bagi ulama itu sendiri dah confuse. Siapa dia ulama? Syiah dia clear, faqih. Pakar dalam bab fiqh, sahaja Syiah. Tapi Sunni dia tak clear, kepimpinan ulama. Jadi siapa ulama? Wallahu a'lam. Siapa ulama? Adakah dikatakan ulama mesti pakai serban macam ustaz sebelah kita ni? Adakah begitu? Atau bagaimana? Tiba-tiba lahirlah definisi dalam perlembagaan PAS yang saudara kita baca tadi. Akhir sekali kita pun boleh mengatakan saudara kita ni pun adalah ulama. Wallahu a'lam. Kalau masuk ahli Persatuan Ulama Malaysia, boleh jadi ulama Ustaz? Ulama lah tapi luar PAS lah. Wallahu a'lam.